Dari Klasik merungkai kebuntuan 5.59 petang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, kita ada WhatsApp daripada Puan Aminah Jaafar dari Johor Bahru, katanya nak mengucapkan terima kasih kepada penyampai dan juga Ustaz Fawaz Fazil, terhibur dan terbaik kerana saya tidak pernah ketinggalan mendengar rancangan Nur di Klasik. Terima kasih, barakallahu fiik. Baik, dia tak ada soalan pun, itu je nak beritahu Ustaz. Tak apa, kita bagi peluang, tak apa, insya-Allah. Seterusnya daripada Hasnah Minah, Kampung Bukit Hijau, Sempadan Puncak Alam. Assalamualaikum. Nak tanyalah Ustaz, rakaat pertama baca kulhu, rakaat kedua baca kulhu juga, boleh ke Ustaz? Sekian, terima kasih. Mungkin kulhu Allahul Ahad, kulhu Allah ni Ustaz. Ya, ada khilaful aula lah. Patut kita baca berasingan surah. Itu konsep dia. Tapi ada riwayat yang sebut orang tu dia macam tersangat suka, iaitu orang yang tertentu lah dia baca kerana dia suka sangat. Tapi orang awam kita ni feeling tak ada macam tu. So elok kita pelbagaikan. Rakaat pertama pelbagaikan supaya kita dapat mendengar ayat yang lebih banyak ya. Setuju. Kemudian daripada Wadul, Kampung Sungai Baru, Melaka. Saya telah mengeluarkan wang simpanan pekerja pada tahun 2003 dan saya telah pun mengeluarkan zakat. Masalahnya telah menzakatkannya di rumah anak-anak yatim. Adakah sah zakat saya itu Ustaz? Macam mana? Saya telah mengeluarkan wang simpanan pekerja pada tahun 2003 dan saya telah pun mengeluarkan zakat. Masalahnya saya telah menzakatkannya di rumah anak-anak yatim. Adakah sah zakat saya itu? Tak ada masalah bagi zakat pada yatim. Bagi sebahagian kepada mereka itu tidak ada masalah, insya-Allah. Tapi yang selebihnya bagi hantar dekat lembaga zakat ya. Oh, kena juga saya? Itu lebih better lah. Mana bahagi-bagilah kita, orang kata apa? Buat resolution tu dalam bentuk ada yang portion isi, jadi akan dapat ramai manfaat. Sebab kalau kita bagi kat lembaga zakat, manfaat yang lebih luas ya. Baik. Daripada Kulub Leto, Ipoh Perak pula, apakah ada nilai di sisi Allah kita hanya membaca ayat-ayat lazim sahaja mengikut urutan yang sewajarnya pada malam bulan Ramadan? Boleh saja, cuma kita ni nak lebih ahsan, lebih terbaik. Tapi semuanya ada timbangan di sisi Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah Ta'ala tak akan sia-siakan amalan orang yang baik. Daripada Wahid, Kota Tinggi, Johor, saya makmum masbuk yang tertinggal satu rakaat, tetapi semasa rakaat terakhir imam telah bangun menambah rakaat. Mungkin disebabkan lupa agaknya. Perlukah saya tunggu imam dalam tahiyat akhir sehingga beliau selesai memberi salam dan baru saya bangun untuk tambah rakaat solat saya, atau berdiri ikut bersama-sama imam meskipun saya sedar dan yakin imam telah menambah rakaat? Dan kita tunggu dan kita berdoa, berzikir, kemudian bila imam turun bawah balik dan salam, kita beri salam bersama dengannya ataupun mufarakah. Mufarakah. Baik. Dan dia ada soalan satu lagi Ustaz. Dalam kitab Munyatul Musolli bab makmun, Muafiq ada menyatakan seorang makmum yang was-was bacaan Al-Fatihah dan lambat selesai sehingga tidak sempat rukuk bersama imam, maka batal solatnya. Melainkan makmum berniat mufarakah, maka tidak batal solat. Boleh Ustaz tolong jelaskan? Ibarat bukan begitu kalau dia tertinggal banyak kali. Tapi kalau setakat sekali, makna dia sepatutnya apa yang patut dia buat, dia rokok dulu. Ataupun jangan dia perhabiskan Fatihah. Jangan lebih daripada 2 rukun yang besar. Tapi bila nanti imam dah bagi salam, dia kena tambah satu rukun, satu rakaat. Kerana dia tidak bersama dengan imam. So dia baca bukan baca straight, baca kalau dia ketinggalan dengan imam 2 rukun yang besar. Kalau imam dah nak bangun dah, dia masih baca Fatihah lagi, itu baca. Patutnya macam mana? Dia rokok bersama dengan imam, kemudian nanti dia habis tahiyat, dia bagi salam, dia bangun tambah satu lagi. Cuma baca Quran yang insya-Allah tidak bacalah tak payah was-was. Maksudnya dia baca Fatihah tu straight je. Baik, seterusnya dia dia was-was sebab dia rasa macam sebutan tak betul. Sebutan betul insya-Allah. Siapa yang rasa tak betul itu was-was je. Was-was. Ustaz, kita ada satu jenama dulu Ustaz, tahun 80-an dulu. Jenama apa tu? Zaitun, gunakan tanpa was-was. Ya, dulu dia punya ada power selling dia macam tu. Tapi sekarang ni siapa yang nak betul-betul dapat barang yang tidak was-was,
cuba dapatkan logo halal. Tapi dia ada proses je lah. Maknanya hampir 10 syarat yang saya sebutkan. Mesti bersih, kalau barang tu mesti disemak, ya, ada listing, jadi lebih kurang 10. Tapi kalau ada logo halal tu lebih baik kepada semua orang sebab dia boleh pergi ke pasaran internasional, ya. Betul ke Ustaz, pasaran internasional sukakan barang halal kerana mereka fikir bukan setakat halal tetapi bersih? Ya, sebab halal ni disyaratkan bersih, tidak boleh ada, contohnya kilang tu tidak boleh lipas, tak boleh ada tikus, tak boleh ada anjing, tidak boleh ada hayawan-hayawan yang bahaya, dia mesti ada alat yang boleh mencegah binatang bahaya. So protection tu dia panggil assurance, jaminan halal tu wujud. Sebab tu dalam syarikat yang produce barang halal, dia mesti ada eksekutif halal yang akan pantau, yang akan membuat audit, dia akan buat laporan audit kepada pengaudit lah 6 bulan sekali, pemain audit lah, tengok macam mana dan sebagainya. So sebenarnya dia more kepada transparent, more kepada kualiti. Sebab tu bila restoran tu dapat logo halal, kualiti dia sangat jauh berbeza dengan restoran-restoran yang lain. Bermaksud dia dapat tarik semua pelanggan, tak kira daripada bangsa apa pun. Sebab dia walaupun kata token dia bukan Islam pun, tapi pekerja dia Islam. Dia bila kita buat logo halal ni, apa maksud dia? Barang-barang dia semua halal. Dia mesti dapatkan macam kena beli Tesco dan sebagainya. Dia kena beli ayam yang ada logo halal. Dia tak boleh, kalau dia pakai kesilapan tu kena tarik tu. Kesilapan tu tengoklah warna orange dan hijau merah. Dia ada meja, dia ada minor, dia ada medium, dia ada sebagainya. So benda tu menjadi, bayangkanlah bila kita selalu dipantau, kualiti kita sentiasa bagus. Setuju. Bila kita tak dipantau, kita akan menurun. Manusia semua macam itulah. Bila tidak ada pantauan, kita akan menurun. So pada raqabah ataupun orang kata apa, pantauan ini, observe daripada pihak atasan ni sangat penting di dalam semua pembangunan industri, ya. Ustaz, daripada Hamidah Aris di Puncak Alam Selangor, katanya bagaimana Ustaz, sebelum ni ketika saya remaja, saya nak mengganti puasa tapi saya niat dua puasa tu saya gabungkan sekali. Contohnya sahaja aku berpuasa qada dan juga puasa 6 kerana Allah Ta'ala. Bagaimana Ustaz, kita gabungkan dua tu, boleh ke Ustaz? InsyaAllah. Yang penting sebut qada, ya, tak ada masalah, insyaAllah. Jadi Ustaz beritahu, bukan qada di hadapan, ya. Okey Ustaz, qada, Ustaz kata kalau kita puasa qada dalam bulan Syawal ni, kita akan dapat dua kebaikan, dua pahala kan Ustaz kan? Ya. Jadi Ustaz, kita dapat tapi kurang sikit lah. Tapi ala macam tu kira okey lah, insyaAllah, ya. Jadi bagi sekali Ustaz, niat tu untuk qada tu sekali. Mungkin Hamidah Haris tengah dengar kita sekarang ni. Cukup saya aku mengqada puasa Ramadan tahun ini lillahi ta'ala, cukup. Puasa 6 pun dapat sekali. Alhamdulillah. Ataupun bersama dengan puasa sunat, cukup. Mudah saja benda. Kita faham kita nak buat apa, itu insyaAllah sah. Baik, seterusnya daripada Jalil Muniran, Seri Medan. Seri Medan kat mana ni Ustaz? Mana tu, Australia ke? Macam Indonesia aja bukan? Oh ya, saya tak pernah pergi Indonesia je. Ya ke? Tak pernah pergi, tak ada kesempatan. Tanah Arab dah pergi, Indonesia belum lagi Ustaz ya? Tak mampu, Tanah Arab je pergi. InsyaAllah lah, kami soon insyaAllah kita boleh pergi, insyaAllah. Tapi makanan sana sama je macam kita Ustaz. Jangan saja nak tengok bumi orang kan. Saya dah pergi 2 kali dah. Tapi kalau kita pergi negara orang ni Ustaz, kita akan menghargai negara kita, betul tak? Betul. Tapi sebenarnya yang more daripada yang tu, belajarlah kehebatan negara orang yang tak ada dalam negara kita. Tapi yang saya, tekanan saya kepada semua orang, iaitu kita pergi negara orang, kita dah tahu negara kita hebat. Tapi cuba cari kehebatan benda yang tidak ada di negara kita, kita akan lebih maju. Tapi saya rasa yang hebat negara kita ni satu je Ustaz. Kebersihan. Memang saya tabik kebersihan. Ya. Betul. Itu kebersihan kita memang A lah. Kita hargai. Tapi makna dari setengah orang, bila dia pergi negara orang yang bawah daripada kita, dia duk kutuk orang. Ya, kita cuba ubah benda kita menghargai benda yang baik saja. Yang buruk ni semua orang nampak macam kita haji. Yang buruk orang akan nampak, memang orang akan nampak buruk kita. Yang hebatnya kita nampak kebaikan orang. Contoh saya berkawan dengan haji, kalau nak tengok keburukan haji, akan tengok keburukan saya cukup banyak. Tapi orang yang bijak, dia sentiasa cari yang mana lebih saya, yang mana lebih haji. Sebab keburukan mudah kita detect. Setuju? Yang payah detect ni kebaikan. Ya. Jadi maksud saya kebersihan tadi berkenaan kaki lima lah Ustaz. Kalau kaki lima kita cantik je kita buat kan, siap ada pokok menghijau, itu bezanya Ustaz kalau kita pergi kat negara orang. Katanya Ustaz, saya ingin penjelasan daripada Jalil Muniran Seri Medan. Panjang pula kita Ustaz melalut tadi.
Apa perbezaan maksud perkataan Rasulullah dengan Rasulillah? Maulidur Rasul dengan Maulidul Rasul? Mauludul Rasul. Dia yang itu dipanggil sejarah. Dia ada, kalau baca baris bawah, dia baca yang bawah. Jadi kesan dia tak ada lah untuk kita sebut dua-dua, tidak ada masalah. Macam hari raya juga Ustaz kan? Aidul Fitri, Eid Mubarak, Aidilfitri. Kalau dia Arab kita nak terang panjang, tapi dia perubahan tu disebabkan dia ada huruf jar dia panggil. So benda tu tuan tak tahu tak apa lagi lah. Sekarang ni makna sebut macam tu pun betul, sebut macam ni pun betul. Habis 1442 Hijri ke Hijrah? Kalau bahasa Melayu tak ada masalah. Kalau Arab dia tengok kepada perkataan. Kita nak niat tu nak tulis apa. Nak ini apa ilahkan ni sebab. Itu semua dalam nahwu bahasa Arab. Maknanya tak kisah hijrah ke hijri Melayu tak ada masalah. Hijri ke hijrah ke tak ada masalah. Baik, faham. Dia macam nama Abu Bakar. Kalau Arab tak panggil Abu Bakar. Arab panggil Abu Bakar. Abu Bakar je? Bak. Macam tu. Melayu dibakar. Tapi kalau orang kita kalau yang moden sikit, burn katanya. Burn tu tak tahulah tu bahasa mana. BURN Ustaz? Ya. Daripada Osman Awang, Jerantut Pahang. Ustaz, bolehkah jawab salam dalam tandas Ustaz? Makruh hukumnya. Makruh. Baik. Assalamualaikum Ustaz, saya Munir dari Sungai Kantan Kajang. Apakah amalan yang boleh dilakukan apabila imam kita turun naik? Imam kita turun naik? Apa soalan ni? Iman kita, iman. Kejap lagi iman kita bagus. Banyakkan astaghfar. Banyakkan istighfar, insyaAllah. Banyak istighfar. Yang paling agung selama kita buat maksiat adalah beristighfar. Astaghfirullahalazim. Ya Allah. InsyaAllah. Ingat bahawasanya futuhat, pembukaan minda, pembukaan rezeki ni kita akan dapat dengan bila kita banyak sebut zikrullah, Allah. Ada saja idea yang Allah akan bagi. Zikir tidak dapat menurunkan rezeki dari langit, tapi dia mencetuskan minda untuk mencari rezeki. Best lah ayat Ustaz ni. Boleh ambil ayat ni. Macam ni Ustaz, sekali lagi. Dia tidak menurunkan rezeki dari langit, tetapi dia mencetuskan. Tapi dia mencetuskan trigger kepada kita dapat idea untuk mencari rezeki. Terbaik ayat. Malik dari Kuala Johor nak tanya ni Ustaz, kalau kita nak solat sunat duha lebih dari 2 rakaat, adakah kita perlu beri salam setiap kali habis 2 rakaat dan akad takbir semula untuk rakaat seterusnya? Boleh buat dua-dua, tapi afdal setiap kali 2 rakaat bagi salam. Daripada Ashraf, Kampung Baru, Kuala Lumpur. Dekat je Ustaz, Kampung Baru. Kuala Lumpur kita. Ustaz, satu-satunya orang yang tak balik kampung pada Hari Raya, orang yang duduk Kampung Baru lah. Ya. Tapi dia duduk KL tapi tak balik kampung. Saya ingin bertanya Ustaz, siapa yang berhak memandikan jenazah kedua orang tua kita? Anak. Yang afdalnya anak perempuan, tapi dua-dua boleh mandikan. Yang afdalnya anak perempuan? Ya, kalau mak lah, kalau ayah anak lelaki. Tapi dua-dua boleh mandikan. Ya. Alhamdulillah. Baik, daripada Kak Zai pula, Pauh Jaya kat mana Ustaz? Negeri Sembilan. Ya ke? Tak tahu, kan Johor. Entah, sebab tak tulis pun kat sini, cuma tulis Pauh Jaya je. Kakak saya, suami beliau dah meninggal lebih 3 tahun. Sehingga sekarang beliau belum menuntut faraid daripada harta arwah suami. Apa hukumnya Ustaz? Adakah kakak saya berdosa? Dia tak tuntut. Dia harta tu dekat siapa? Macam mana Ustaz? Dia tak tuntut kan, dia tak bagi. Entah, saya baca semula Ustaz. Kakak saya, suaminya sudah meninggal lebih daripada 3 tahun. Sampai sekarang beliau belum menuntut faraid daripada harta arwah suami beliau. Apakah hukumnya Ustaz? Menuntut daripada siapa? Daripada adik-beradik dia ke? Kalau hak dia ada tuntut tak berdosa sebab dia boleh maafkan. Tapi kalau hak orang dia tak bagi, berdosa lah. Faham. Baik, seterusnya Eddie Ampang. Simpati dan rasa kesedaran kepada isu Palestin dalam jiwa ini selalu tenggelam timbul bila berlakunya penindasan besar-besaran. Selepas itu semangat simpati kepada Palestin tu hilang. Maknanya dia kata semangat tu kadang-kadang ada, kadang-kadang hilang Ustaz. Daripada Eddie Ampang. Setelah kita kena selalu baca, dengar ceramah,
dan kita minta pada Allah supaya Palestin dapat dibebaskan, insyaAllah. InsyaAllah. Ustaz, dari tahun berapa Ustaz? 1940-an Sudah jatuh Pasal Osmania hujung 1928 lah, begitulah. 1928 lamanya. Ya, tapi Palestin ditawan lebih kurang 1935-40 begitulah. Baik Ustaz, apakah hukumnya kita gantung atau pamerkan gambar kahwin dan keluarga dalam rumah? Ada yang kata malaikat tak masuk, rezeki sempit, rumah panas, berlaku perbalahan dan pelbagai lagi daripada Kak Ros Bangi Selangor. Kalau bukan patung tak ada masalah, gambar macam tu tak ada masalah. Baik. Daripada M. Amin, Batuwas, Pulau Pinang, nak tanya Ustaz, apakah perbezaan akikah dan korban? Beza dia, seorang untuk anak, seorang untuk kita buat ibadat di musim bulan haji, Raya Aidilfitri. Binatang hampir sama, tapi trigger dia berlainan. Penyebab dia berlainan. Ya, satu bila kehadiran anak tidak terikat dengan bulan, bila masa saja boleh buat. Dan korban terikat di bulan Zulhijjah, apabila masuknya Aidilfitri dan orang di sana mereka telah habis selesai wukuf, esok hari itu mereka akan menyembelih Yauman Nahri. Baik, faham. Ustaz pernah berkata, saya ingatlah Ustaz kata kalau dalam satu keluarga kita dulu seorang dah buat, itu dah membadai. Tapi kalau nak buat lebih dari seorang pun boleh Ustaz kan? Tak ada masalah. Alhamdulillah. Fendi dari Puchong Ustaz, soalan ni menarik Ustaz. Dengan orang kata apa, sekarang ni ramai kan yang jadi dispatch, delivery, hailing apa semua. Jadi Fendi nak bertanya, saya sebagai penghantar barang hailing, kadang-kadang saya menghantar alkohol dan kadang-kadang menghantar makanan yang tidak halal Ustaz. Bagaimana Ustaz? Ya, itu fatwa telah dikeluarkan tak boleh. Jadi kalau boleh, pastikan syarat-syarat tu perlu kita letakkan supaya menjaga credibility orang Islam dan supaya tidak menghantar benda-benda yang dipanggil prohibited good and things, supaya tidak benda-benda yang terlarang tu tak boleh dibawa. Sebab itu dia macam kita macam tak hormat lah. Macam kalau kita tengok sahabat kita daripada India, agama Hindu, mereka tak makan daging lembu, kita hormat mereka. Kita pun tak jamu dia daging lembu. Setuju. So macam tu juga begitu keadaan kita, orang bukan Islam mesti tahu benda-benda macam tu ya. Setuju. Seterusnya daripada Nin Banjari, Batu Pahat, Johor. Ustaz, saya nak pencerahan lah tentang meletakkan tanduk kerbau, rusa dan beberapa tanduk yang lain di atas tiang seri rumah. Apakah hukumnya? Kalau benda itu tidak menampakkan, kita katakan, kalau yang pertama dia bukan betul-betul lah, sebab dia bangkai. Ya. Dalam mazhab Syafi'i dia anggap sebagai bangkai, jadi dia najis. Kemudian kalau melainkan benda tu yang disembelih, tak ada masalah lah. Kemudian kalau tidak menunjuk kepada rupa dia dipotong, tak nampak rupa binatang dan benda tu bersih, kalau masuk daripada binatang dia sembelih, tak ada isu lah. Letak untuk penyangkut baju, okey. Tapi janganlah buat satu benda yang menunjukkan kepada azimat apa, tak boleh lah. Faham. Dekat rumah atuk saya ada dulu tanduk rusa, tapi tanduk je lah Ustaz, tak adalah muka rusa tu, kepala tak ada lah. Ya. Itu boleh Ustaz ya? Takat untuk jadi letak baju tak ada masalah ya. Baik, Nur Baiti, Gombak, Selangor, saya nak tanya lah Ustaz, bagaimana cara sahut azan yang sebenarnya? Macam mana? Saya nak tanya bagaimana cara sahut azan yang sebenarnya, yang sebenar-benarnya. Macam mana muazzin Allahu Akbar, kita bersebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi cuma melainkan hayya 'alas salah kita sebut la haula wala quwwata illa billah. Yang lain semua sama. Dekat hayya 'alas salah itu saja kita sebut la haula wala quwwata illa billah. Ya. Faham. Daripada Norma Lahmat, Bagan Tiang, Parit Bunta, Perak. Suami saya telah jumpa rantai leher emas masa usia beliau belasan tahun. Dia simpan hampir 30 tahun. Kalau saya jual, ambil duit itu haram ke Ustaz? Atau saya jual duit itu bagi kepada masjid? Bagaimana Ustaz? Saya tak jelas. Cuba cari. Suami saya telah jumpa rantai leher emas ketika usia beliau belasan tahun. Maksudnya masa remaja, suami dia jumpa rantai emas. Dia simpan hampir 30 tahun. Kalau saya jual, lepas tu ambil duit itu haram ke? Ataupun saya jual, lepas tu duit itu saya bagi masjid? Bukan milik bukan milik suami puan. Jadi dia kena
pertama dia kena mengembalikan pada pemiliknya kalau ada lagi. Kalau dah tak mampu nak jumpa dah, maka letak derma kepada masjid ataupun Baitul Mal, boleh letak di Baitul Mal ataupun di tempat-tempat yang dia charity lah, channel tu charity. Maksudnya dan niatkan untuk pemiliknya. Yang duit-duit yang kita jual tadi lah. Ya, kita tidak ada hak untuk kita ambil ya. Walaupun 1 sen pun. Kupang tak boleh. Upah simpan? Tak ada upah simpan. Saya ambil. Ya. Assalamualaikum Ustaz, Pak Angah dari Sik Kedah. Perempuan dalam haid cerai jatuh talak ke tidak Ustaz? Macam mana? Perempuan dalam haid cerai jatuh talak atau tidak? Di Malaysia dia penjatuhkan. Ya. Oh, kat lain-lain macam mana Ustaz? Saya tak setengah negara tak pasti, tapi mana di Malaysia khususnya walaupun kita bid'ah dan haram, mereka jatuhkan. Ya, itu pendapat mazhab Syafi'i. Daripada Lazi Johor Bahru, bagaimana nak masuk niat dalam takbir waktu solat dengan cara yang mudah? Niat adalah Allahu Akbar tu kita faham nak sembahyang apa. Jadi bila kita sebut Allahu Akbar tu saja kita zuhur rakaat lillahi ta'ala cukup dah. Daripada RHB Sarawak. RHB Ustaz. Okey. Nama ni famous juga saya tiap-tiap minggu Sejak akhir-akhir ini ramai mendakwa mimpi jumpa Rasulullah berkenaan Gaza. Soalan saya, apa hukumnya kalau tak percayakan mimpi tu? Sebenarnya orang yang mimpi tu kita tak tahu. Sebenarnya mimpi Rasulullah ni tak dicerita ya, disimpan ya. Sepatutnya dia macam ni cerita bagi untuk di zaman sekarang ni tak semua orang yang bercerita tu betul. Jadi kita reason lah. Roy dari Batu Muda Kuala Lumpur pula, dalam sujud terakhir solat sunat tahajud, adakah ada bacaan yang khusus Ustaz? Kalau ada, apa bacaannya? Bacaan khusus apa? Dalam solat sunat tahajud, adakah ada bacaan yang khusus? Baca surah banyak. Kita baca surah Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Baca surah Muzammil pun boleh. Banyak ayat kita boleh baca. Jadi kalau banyak surah yang kita boleh baca tu, kita berehat dulu Ustaz ya? Ada rehat ni? Ada. Kita berjumpa selepas ni Ustaz. Jangan ke mana-mana. Baik. Harap-harap lain kita cantik macam sekarang ni. Amin.